Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah taala pada hari ini kita akan sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur juz' amma. Pada kuliah yang lepas, alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan surah Al-Qari'ah. So pada hari ini insya-Allah kita sambung surah yang seterusnya, iaitu surah At-Takatsur, surah yang ke-102 dalam Al-Quranul Karim, ya. Baik, sebelum kita membahaskan tafsiran dan tadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah At-Takatsur ni, mari kita lihat sedikit latar belakang kepada surah At-Takatsur. Baik, daripada sisi nama, ada beberapa nama disebut para ulama-ulama kita tentang surah ini. Ada yang mengatakan bahawa nama surah ini disebut sebagai surah Al-Maqbarah, ya, surah Al-Maqbarah, seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau. Al-Maqbarah artinya adalah kuburan, ya. Mengapa begitu? Kerana memang dalam surah At-Takatsur ni ada Allah Ta'ala sebutkan hatta zurtumul maqabir. Maqabir jamak daripada maqbarah, ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan nama surah ini sebagai surah At-Takatsur, dan inilah kebanyakan nama yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya. Dan juga ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam sunan beliau, ya. Selain daripada itu, ada juga mengatakan nama surah ini disebut sebagai surah Al-Hakum, ya. Disebut sebagai surah Al-Hakum sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala alaih, ya. Jadi apabila kita melihat pandangan-pandangan yang disebutkan para ulama tadi, maka sekurang-kurangnya ada 3 nama surah At-Takatsur ini. Yang pertama disebut sebagai surah At-Takatsur. Ini diambil daripada ayat pertama yang mana Allah berfirman Al-Hakumu At-Takatsur. Kemudian nama yang kedua disebut ia sebagai surah Al-Maqbarah, diambil daripada ayat yang kedua yang mana Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahawa nama surah ini adalah surah Al-Hakum sebagaimana terdapat pada awal ayat yang pertama, ya. Baik, surah ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda alaihi salatu wasallam masih berada di kota Mekah lagi. Jadi surah ini bahagian daripada surah Makkiyah. Al-Imam Tahir Ibn Ashur rahimahullah mengatakan bahawa surah ini adalah surah yang ke-16 diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya boleh kita katakan ini surah yang masih cukup awal diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Seperti mana kita ketahui, ketika Rasulullah SAW berada di kota Mekah, lebih daripada 80 surah diturunkan kepada Rasulullah SAW. So ini adalah surah yang ke-13. So maknanya boleh kita katakan ini masih cukup awal lah diturunkan pada Nabi. Ia turun selepas surah Al-Kautsar, iaitu Inna a'tainaka Al-Kautsar, dan sebelum surah Al-Ma'un, ya, sebelum surah Al-Ma'un. Semaknanya surah Al-Kautsar surah yang ke-15 diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian surah At-Takatsur ni adalah surah yang ke-16, manakala surah Al-Ma'un itulah surah yang ke-17 diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, ya. Baik. Jumlah ayat dia ada sebanyak 8 ayat seperti mana kita lihat dalam Al-Quranul Karim, ya. Kemudian kalimah-kalimah dia pula ada sebanyak 28 kalimah, ya. Ada sebanyak 28 kalimah. Kemudian jumlah huruf dia pula ada sebanyak 120 huruf. Jadi kalau kita nak hitung jumlah huruf-huruf dia, lebih kurang ada sebanyak 120, ya, ada sebanyak 120 huruf, ya. Artinya apabila kita membaca surah ini, ya, insya-Allah taala kita akan dapat pahala lebih daripada 1000 pahala, atau secara matematik dia 1200 pahala insya-Allah yang akan diperolehi apabila setiap satu huruf itu kita dapat 10 pahala, ya. Baik, apa yang dibicarakan secara amnya dalam surah ini? Allah Ta'ala mencela orang-orang yang berbangga-bangga dengan dunia. Allah Ta'ala mencela orang yang berlumba-lumba siapa yang paling banyak dapat kemewahan, kemegahan dunia ni, ya. Baik, mari sama-sama kita perhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Takatsur ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Baik, pada ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapatkan dengan sebanyak-banyaknya, ya. Dekat sini Allah Ta'ala menyatakan sifat at-takatsur itu telah melalaikan manusia, ya, telah melalaikan manusia. Apa di at-takatsur itu? At-takatsur artinya berlumba-lumba siapa paling banyak, ya. Sifat manusia yang berlumba-lumba siapa paling banyak, siapa paling hebat, siapa paling ini, paling tu, telah banyak melalaikan manusia daripada tujuan mereka dihidupkan Allah Ta'ala yang sebenar. Apa tujuan kita sebenar dihidupkan Allah Ta'ala? Untuk beribadah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak cipta jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada aku, kata Allah. Untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Tetapi manusia yang telah dihidupkan Allah Ta'ala ni, mereka mempunyai sifat at-takatsur. Berlumba-lumba siapa paling banyak. Paling banyak dalam hal apa? Allah Ta'ala tak sebut dekat sini. Oleh kerana itu kata para ulama, ini maknanya umum. Manusia sentiasa berlumba-lumba. Ada kadang-kadang manusia itu sibuk berlumba-lumba siapa paling banyak harta. Ada kalanya manusia berlumba-lumba siapa paling terkenal. Ada manusia sibuk berlumba-lumba siapa paling banyak pengetahuan. Ada manusia berlumba-lumba siapa paling membanggakan anaknya. Ada kalanya manusia berlumba-lumba tentang pangkat kedudukan. Intinya manusia hidup di atas dunia ini suka berlumba-lumba siapa paling banyak. Pada asalnya kita tidak masalah
ada sifat untuk berlumba-lumba, ya, siapa paling baik, siapa paling bagus. Pada asalnya tidak ada salah selama mana tidak melalaikan kita daripada tujuan hidup kita sebenar. Maka dalam Al-Quran misalnya Allah Ta'ala mengatakan, ya, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu dalam hal kebaikan. So maknanya tak ada masalah kalau dalam hal kebaikan, tak ada masalah berlumba-lumba. So artinya yang dicegah oleh Allah Ta'ala ni, yang Allah Ta'ala tak suka itu sifat berlumba-lumba manusia ni membuat mereka lalai daripada tujuan mereka hidup sebenar. Oleh kerana manusia ini sibuk berlumba-lumba siapa paling kaya, akhirnya hidup mereka sepenuhnya difokuskan hanya untuk mencari harta sahaja. Oleh kerana manusia ini berlumba-lumba rumah siapa paling mewah, kereta siapa paling mewah, harta siapa paling banyak, kedudukan siapa paling tinggi, akhirnya hidup mereka dihabiskan untuk itu sahaja dan mereka melalaikan tujuan hidup mereka sebenar. Inilah yang Allah Ta'ala tak suka. Orang-orang yang sebegini sebenarnya mereka yang terpedaya dengan kehidupan dunia. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Allah Ta'ala mengatakan, i'lamu, ketahuilah, ya, ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, annamal hayatud dunya, bahawa sesungguhnya kehidupan dunia ni, ya, ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia ni la'ibu wa lahu, ya, dia hanya permain-mainan sahaja, ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kehidupan dunia ini juga wazinah, ya, sekadar perhiasan, wa tafakhur, dan membuat manusia saling berbangga-bangga, wa takathurun, dan berlumba-lumba siapa paling banyak, fil amwali wal aulad, sama ada dalam hal harta ataupun anak-anak. Itulah hakikat kehidupan dunia. Orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, mereka akan tertipu, mereka akan lalai daripada tujuan mereka dihidupkan Allah Ta'ala yang sebenar. Kita dihidupkan Allah Ta'ala sebenarnya tujuannya adalah untuk kita beribadat kepada Allah, untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tetapi ramai daripada kalangan kita yang hanya sibuk berlumba-lumba siapa paling kaya, siapa paling banyak harta, siapa paling besar rumahnya, siapa paling mewah keretanya, siapa anaknya paling berjaya. Semua dunia kita berlumba-lumba. Semua orang nak mengejar. Akhirnya membuat mereka lupa daripada tujuan hidup mereka sebenar. Waliyadzubillah. Ini yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat sini, ya. Baik, kita teruskan pada ayat yang kedua. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, hatta zurtumul maqabir, sehinggakan masuk ke kubur, ya, sehinggakan masuk ke kubur. Maksudnya manusia ni, mereka tidak akan pernah berhenti daripada mengejar dunia ni, berlumba-lumba untuk mendapatkan siapa paling banyak. Hatta zurtumul maqabir, sehinggakanlah mereka masuk ke dalam kubur, sehinggakan mereka masuk ke dalam kubur. Maknanya sehinggakan mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna wadiyain." Andai kata manusia itu mempunyai satu lembah emas, ni bukit, tengah-tengah ni lembah, terbuat daripada emas, dan itu milik dia semua. Ahabba ayyakuna lahu wadiyaini, maka dia suka untuk dapatkan dua lembah. Bila dapat satu, nak dua.
Bila dapat 2 nak 3. Bila dapat 3 nak 4. Tak akan pernah berhenti. Wala yamla'a fahahu illa turab. Dan tidak akan ada yang memenuhkan mulutnya ini daripada keinginan-keinginan tadi illa turab, melainkan tanah. Maksudnya ia hanya akan berhenti apabila ia telah dimasukkan ke dalam kubur, ya. Apabila ia telah dimasukkan ke dalam kubur, barulah dia berhenti daripada keinginan-keinginan duniawi tadi. Tak akan berhenti daripada itu sehingga kan hatta zurtumul maqabir, sehingga kan ia dimasukkan ke dalam kubur, ya. Wal iyadzu billah. Bahkan disebut lagi dalam riwayat yang lain, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa manusia ini sibuk berbangga-bangga dengan harta dia, ya. Mali, hartaku, ya. Jadi dekat sini Allah Ta'ala mengatakan hatta zurtumul maqabir. Manusia ni akan sibuk berlumba-lumba siapa paling banyak, siapa paling kaya, siapa paling hebat, ya, siapa paling terkenal, semualah daripada sisi kehidupan. Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka mati dimasukkan ke dalam kubur. Artinya mereka mati dalam keadaan sibuk berlumba-lumba mengejar dunia siapa paling banyak. So ini satu kerugian yang amat besar. Ada lagi ulama mentafsirkan hatta zurtumul maqabir ni, mereka berlumba-lumba siapa paling kaya itu tadi, siapa paling dipandang hebat itu tadi, sampai-sampai mereka bawa-bawa ke kubur. Jadi mereka pergi ke kubur, lalu mereka mengatakan, ni tengok ni, lebih ramai kami, tengok ni jumlah kubur ni, jumlah kubur kabilah kami lebih ramai. Tengok jumlah ni kubur tok-tok kami dulu, mereka ni orang-orang hebat. Sampai orang-orang yang sudah ada dalam kubur pun mereka masih bangga-banggakan. Ya, ini pun berlaku dalam kehidupan kita. Tak jarang kita menemui ada orang yang demi untuk berbangga-bangga sampai datuk nenek dia terdahulu pun dibawa-bawa padahal mereka telah meninggal. Ini berlaku. Begitulah dahsyatnya manusia ni, begitulah tertipunya manusia ni dengan kehidupan dunia ni. Mereka hanya sibuk bagaimana mereka dipandang sebagai orang yang lebih daripada orang lain. Padahal sebenarnya kita hidup atas dunia tak perlu itu semua. Kita cukup bekerja, ya, kita cukup berusaha dan kita dapat hasil daripada itu, cukup untuk keperluan kita, selebihnya gunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang-orang yang telah terkena fitnah dunia, mereka mencari dunia bukan sekadar nak kenyangkan perut, bukan sekadar untuk cukupkan keperluan mereka beribadat kepada Allah Ta'ala. Mereka kejar dunia ni sebab mereka nak berlumba-lumba melebihi daripada orang lain. Dia nak macam mana dekat kampung tu supaya dia paling kaya. Dia nak macam mana dekat bandar tu supaya dia lebih kaya. Dia nak supaya dalam negara tu dia paling kaya. Bahkan dia nak supaya dekat dunia ni dia paling kaya. Dan itulah yang sentiasa dilakukan oleh manusia pada masa kita sekarang ni dan pada masa-masa yang akan datang. Jadi maha benar firman Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah kita diajar macam mana kita mempunyai sifat qanaah. Apa dia sifat qanaah ni? Kita merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Ada orang tak pernah dia rasa cukup. Bahkan jiwa dia sentiasa miskin. Padahal Allah Ta'ala dah bagi banyak pada dia. Mengapa demikian? Kerana dia lihat jiran dia. Dia lihat orang lain. Ya. Dia tengok, rumah dia besar sangat lah. Rumah dia banyak lah. Dia yang dah ada rumah pun, dah selesa sebenarnya rumah dia tu, tiba-tiba seolah dia merasa macam tak punya rumah. Jiwa dia jadi miskin. Mengapa? Sibuk tengok orang lain. Akhirnya dia nak berlumba-lumba. Padahal kita dalam hidup ni, lihatlah apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kemudian bersyukurlah.
Gunakanlah itu untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita teruskan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, pada ayat 2 ni Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, ya. Sehingga kan zurtumul maqabir itu artinya ziarah kubur, ya. Jadi dikatakan masuk ke dalam kubur itu ziarah, kata para ulama, kerana orang yang ziarah dia akan kembali. Orang kalau datang ziarah dekat rumah kita, dia nak balik semula. So ini menunjukkan bahawa kita di dalam kubur tu bukan buat selama-lamanya. Ya, bukan buat selama-lamanya. Ia hanya sekadar persinggahan dan nanti kita akan kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita teruskan ayat yang ketiga. Allah berfirman, kalla sawfa ta'lamun, ya. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibat yang buruk semasa hendak mati, ya. Baik, saya bacakan dulu termasuk ayat yang kedua, ayat 4, ya. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibat buruk pada hari kiamat, ya. Baik, dekat sini Allah Ta'ala mengulang kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Ayat 3 dan ayat 4 ni sama, beza dia hanya pada ayat yang keempat ada perkataan summa, ya. Baik, dekat sini Allah Ta'ala mengatakan kalla sawfa ta'lamun. Kalla dekat sini difahami ulama kita dengan dua pemahaman. Yang pertama, kalla diartikan dengan sekali-kali janganlah buat begitu. Ini disebut dengan bermakna ar-rada'. Artinya Allah Ta'ala melarang kita daripada melakukan perbuatan at-takatsur tadi. Kalla sawfa ta'lamun. Maka Allah Ta'ala mengatakan janganlah kamu mempunyai sifat at-takatsur itu tadi. Sibuk nak berlumba-lumba siapa paling kaya, siapa paling banyak, siapa anak paling hebat dan seterusnya. Janganlah kamu begitu. Sawfa ta'lamun, nanti kamu akan mengetahui akibat yang akan kamu dapatkan. Nanti kamu akan tahu keburukan apa yang akan kamu dapatkan. Janganlah kamu lakukan itu, janganlah kamu buat itu, sebab nanti kamu akan tahu apa yang akibat yang akan kamu terima, apa azab yang akan kamu terima, ya. Pada ayat yang keempat Allah Ta'ala mengatakan summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali jangan buat begitu, ya. Nanti kamu akan mengetahui, ya. Itu makna yang pertama. Jadi artinya kalla dekat situ melarang daripada melakukan at-takatsur tadi. Ada makna yang kedua, dimaknai dengan haqqan, benar. Kalau begitu maknanya apa? Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun, so artinya benar nanti kamu akan mengetahui akibatnya. Kemudian benar nanti kamu akan mengetahui akibatnya. Sebenarnya kedua-dua pendapat ini sama-sama boleh kita terima. Ada ulama memahami ayat 3 dan ayat 4 ini pengulangan, tujuan untuk menguatkan mesej yang Allah Ta'ala sampaikan tu. Ada ulama memahami demikian, ya. Jadi diulang sampai 2 kali, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Ini littakkid, untuk menguatkan pesan yang Allah Ta'ala sampaikan tu. Tetapi di sisi lain ada ulama mengatakan ini berbeza. Kalla sawfa ta'lamun dan kalla sawfa ta'lamun pada ayat 3 dan ayat 4 itu berbeza. Ada ulama mengatakan kalla sawfa ta'lamun pada ayat 3, jangan sekali-kali janganlah buat begitu, nanti kamu akan tahu. Bila dia akan tahu? Ada yang mengatakan dia akan tahu itu ketika dia hendak mati dan dah masuk ke dalam kubur. Summa kalla sawfa ta'lamun yang kedua yang disebut pada ayat 4 itu nanti kamu akan tahu bila? Dekat akhirat. Dekat akhirat. Jadi ada yang membezakan antara ayat 3 dan ayat 4 dan ada yang memandangnya sama, ya. Baik. Intinya apa? Mereka yang lalai oleh sifat at-takatsur tadi, sifat berlumba-lumba tadi, siapa paling banyak, siapa paling kaya, siapa dipandang paling hebat dan seterusnya, itu nanti akibat buruknya mereka akan tahu saat mereka mati. Mulai daripada mereka hendak mati, saat dalam kubur dan sampai ke akhirat. Ternyata apa yang mereka sibuk berlumba-lumba dahulu dekat dunia tidak ada memberi manfaat apa-apa bagi mereka.
Orang yang sibuk mengejar siapa paling kaya, tak ada manfaat kekayaan yang dia kejar itu. Kalau dia telah lalai daripada beribadat. Orang yang berlumba-lumba nak dapat jawatan paling tinggi, tak ada bermanfaat ketika ia mati sampai ke akhirat nanti. Orang yang berlumba-lumba nak dapatkan ilmu paling banyak, ya, sehingga akan membuat dia lalai daripada tujuan dia dihidupkan Allah Subhanahu wa taala, tak ada manfaat. Orang yang berlumba-lumba nak dapatkan kemasyhuran, menjadi terkenal, tak ada manfaat apa-apa. Saufa ta'lamun. Nanti manusia akan tahu akibat buruk yang akan mereka terima. Kalau ada orang hidup dekat dunia ini dan ia menghabiskan umur dia, usia dia hanya untuk berlumba-lumba itu tadi, berlumba-lumba siapa paling kaya, siapa paling terkenal, siapa paling tinggi jawatan, siapa paling hebat pengaruh dan lain-lain seterusnya, itu semua tak memberi manfaat. So, apa yang kita banggakan dekat dunia dengan pencapaian-pencapaian kita tu, kalau kita lalai daripada tujuan hidup kita sebenar dicipta Allah, maka tidak ada apa-apa manfaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala alaih, anna al-'abda yaqul mali mali. Manusia itu berkata hartaku hartaku. Maksudnya yaftakhiru bi, dia membanggakan, dia bangga dengan pencapaian harta dia. Itu rumah aku, itu hotel aku, itu tanah aku, itu properti aku, semua dia bangga. Mali mali, hartaku hartaku. Tapi kemudian dikatakan dalam hadis Nabi SAW, walaysa laka min malika illa ma akalta fa'afnai. Padahal tidak adalah yang menjadi milikmu daripada hartamu itu kecuali 3 sahaja. Kecuali 3 sahaja. Ini saja menjadi harta kita. Orang dia jutawan macam mana pun, kaya macam mana pun, 3 ni sahaja yang jadi milik dia sebenar. Apa dia? Yang pertama, ma akalta fa'afnait. Apa yang kau makan. Tapi apa yang kita makan tu dia akan jadi kotoran dan kita akan buang. Itu yang menjadi harta kita pertama, itu apa yang kita makan. Yang kedua, aula bista fa'ablait. Apa yang kita pakai tapi dia akan buruk, kita akan buang juga. Yang ketiga, au tasaddaqta fa'amdait. Apa yang kamu sedekahkan dan itulah yang akan kekal bersama-sama dengan engkau. Ya. Jadi sebenarnya orang yang sibuk berlumba-lumba mengejar harta kekayaan yang banyak tu, sehingga akan membuat dia lalai daripada beribadat, membuat dia lalai daripada mengikuti kuliah, lalai dia daripada menuntut ilmu agama, kerana sibuk nak mengejar harta kekayaan dunia ni. Tidak ada yang menjadi harta dia kecuali yang 3 itu sahaja. Dan sebenar-benarnya akan kekal jadi harta kita satu sahaja. Apa yang kita sedekahkan, itu sahaja. Dan orang-orang yang memang dalam hati dia ada sifat at-takatsur tadi, sifat berlumba-lumba siapa paling banyak, siapa paling kaya, biasanya orang tersebut sangat kedekut. Mengapa? Kerana memang tujuan dia nak mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya supaya ia menjadi orang yang paling kaya, supaya ia dapat menjadi orang paling berpengaruh. Itu yang menjadi tujuan dia. Sehingga kan orang tersebut biasanya dia akan kedekut. Sebila dia mati apa? Dia akan tinggalkan semua harta benda tu, habis dibagi-bagikan orang. Tak ada manfaat untuk dia. Saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Nanti kamu akan tahu akibat buruk yang kamu terima. Sudahlah tidak dapat manfaat daripada harta yang dicari, kemudiannya mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala lagi nanti, oleh kerana ia telah lalai ketika hidup dekat dunia daripada tujuan hidup dia sebenar dicipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah, ya. Baik, kita teruskan ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Allah Ta'ala mengatakan, demi sesungguhnya, ya, kalaulah kamu mengetahui apa yang akan kamu hadapi dengan pengetahuan yang yakin,
tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat, ya. Maksudnya dekat sini Allah Ta'ala mengatakan, lau ta'lamuna ilmal yaqin, ya. Andai kata kamu tahu dengan ilmul yaqin. Ilmul yaqin artinya pengetahuan yang tiada keraguan padanya, ya. Andai kata kamu tahu dengan yakin, ya, bahawa kamu ni sedang andai kata kamu mengetahui dengan ilmu yakin apa yang akan kamu hadapi, ya, tentulah kamu akan mengerjakan perbuatan baik, ya. Tentulah kamu akan melakukan perbuatan baik, ya. Walakinnakum la ta'lamuna ilmal yaqin, tetapi oleh kerana kamu tidak mengetahui dengan ilmu yaqin, pengetahuan yang sebenar-benar, pengetahuan yang tiada keraguan padanya, oleh kerana itulah kamu lalai, ya, kamu tidak membuat persiapan. Andai kata manusia itu mengetahui dengan ilmu yaqin, dengan seyakin-yakinnya apa yang akan berlaku pada dia, apa yang akan dihadapi, ya, apa yang akan dihadapi nanti di negeri akhirat, maka sudah pastilah dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebutnya. Pastilah dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, perbuatan at-takatsur tadi. Pastilah ia akan sibuk dengan persiapan-persiapan dia menuju akhirat. Tetapi malangnya manusia ini tidak mengetahui secara yakin, ramai yang tidak mengetahui secara yakin akan perkara akhirat itu tadi. So, oleh kerana itu mereka hanya fokus dengan kehidupan dunia. Padahal andai kata mereka tahu dengan pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan mereka selepas mati, pastilah mereka akan melakukan amal ibadat untuk persiapan mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dekat sini, thumma latarawunnal jahim, ayat 6, latarawunnal jahim, ingatlah demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka marak menjulang-julang, ya. Ini maksudnya ni adalah nanti dekat akhirat, ya. Oleh kerana mereka dekat dunia ni tidak melakukan tujuan hidup mereka sebenar, iaitulah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana mereka dilalaikan sifat at-takatsur tadi, ya. Kemudian mereka tidak mengetahui secara yakin tentang ilmu akhirat, tentang kehidupan mereka selepas mereka dimatikan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan, summa latarawunnal jahim, nanti dekat akhirat mereka akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka dengan sejelas-jelasnya neraka jahim itu, neraka Allah yang menyala-nyala itu, ya. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan nanti di dekat akhirat Allah Ta'ala akan nampakkan, perlihatkan kepada mereka neraka itu, dan mereka lihat pada ketika itu dengan perasaan hati yang sangat gerun, dan mereka percaya annahum waqi'uha, bahawa mereka sekejap lagi akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, selepas itu demi sesungguhnya kamu hai orang-orang yang derhaka akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya, ya. Maksudnya manusia itu nanti benar-benar akan melihat dengan yakin akan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala tu, ya. Orang-orang yang derhaka semasa mereka hidup dekat dunia ni, mereka benar-benar akan menyaksikan itu, mereka benar-benar akan melihat itu dengan ainal yaqin, dilihat oleh mata mereka sendiri sehingga akan tidak ada keraguan, malah mereka dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang terakhir, ayat 8, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, ya. Selain dari itu sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, tentang segala nikmat yang telah
kamu menikmatinya. Maksudnya nanti dekat akhirat kita akan ditanya ataupun kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua nikmat yang telah dikurniakan Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dikatakan dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebut dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kaki kita nanti tidak akan melangkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga akan kita ditanya tentang beberapa perkara. Antaranya adalah akan ditanya tentang nikmat umur yang Allah taala kurniakan pada kita, untuk apakah kita habiskan, ya. Allah bagi kita usia, ada yang Allah taala bagi 60, ada Allah taala bagi 70, ada yang Allah taala bagi 80, ada 90, bahkan ada yang sampai 100. Allah taala tanya, dahulu aku bagi engkau nikmat umur, untuk apa engkau gunakan? So oleh kerana itu kita kena sentiasa muhasabah diri kita. Nikmat usia, nikmat umur yang Allah taala dah bagi pada kita ni, dah berapa peratus dah kita gunakan untuk beribadat kepada Allah taala? Sampai tak 50% kita gunakan untuk beribadat kepada Allah, atau malah kita lebih banyak menggunakannya untuk perkara-perkara yang tiada manfaat untuk akhirat kita. Itu yang pertama, akan ditanya oleh Allah taala. Yang kedua, akan ditanya oleh Allah taala tentang ilmu yang kita ketahui, untuk apakah kita amalkan. Kita belajar, kita mendengar, kita membaca, so kita tahu tentang hukum hakam syariat Allah taala. Akan ditanya, adakah kita telah mengamalkan atau tidak. Kemudian ditanya juga kita tentang nikmat harta, daripada mana kita peroleh dan untuk apa pula kita gunakan. Intinya semua nikmat yang Allah taala bagi pada kita, apapun bentuk nikmat itu, ada nikmatnya kesihatan, ada nikmatnya usia, ada nikmat itu harta, ada nikmat itu ilmu, ada nikmat itu mungkin kedudukan, dan macam-macam lagi nikmat itu, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Daripada surah At-Takatsur ni ada beberapa kesimpulan yang amat penting untuk kita renungkan. Yang pertama, sangat berbahaya sifat At-Takatsur. Sifat At-Takatsur itu sangat berbahaya, iaitulah sifat sentiasa nak berlumba-lumba siapa paling hebat, siapa paling kaya, ya, siapa paling tinggi kedudukan, siapa paling terkenal. Hati-hati dengan sifat ni, sebab ia dapat melalaikan kita daripada tujuan hidup kita sebenar, iaitulah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kesimpulan yang boleh kita petik daripada sini lagi, Allah taala mendatangkan ancaman bagi orang-orang yang telah dilalaikan oleh sifat At-Takatsur daripada tujuan mereka hidup sebenar. Allah taala datangkan ancaman bahawa nanti mereka benar-benar akan mengetahui apa yang akan mereka dapatkan, azab, ya, seksaan apa yang akan mereka terima oleh kerana mereka telah dilalaikan sifat At-Takatsur tadi. Kesimpulan yang seterusnya, kita perlu bersifat qanaah dalam hidup ni, merasa cukup dengan apa yang Allah taala bagi. Bersyukurlah dengan apa yang Allah taala bagi, tanpa kita mesti melihat kepada orang yang di atas kita. Maka Nabi mengajarkan pada kita, undur ila man asfala minkum, tengoklah orang yang ada di bawah kita supaya kita bersyukur. Kalau kita sentiasa melihat orang yang di atas kita, kita tak pernah bersyukur. Hati kita sentiasa miskin, dan hidup kita akhirnya sibuk nak berlumba-lumba macam mana kita boleh mencapai macam yang dia capai, atau kita nak melebihi dengan capaian dia. Waliyadzubillah, akhirnya kita melalaikan tujuan hidup kita yang sebenar. Kemudian kesimpulan terakhir yang amat penting juga untuk kita petik daripada surah ini adalah bahawa semua nikmat yang Allah kurniakan kepada kita akan dimintai, akan ditanya pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dan pada ketika itu kita tak dapat berdusta,
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Lisan kita tak dapat berdusta sebab seluruh anggota tubuh badan kita, tangan kita, kaki kita, ia akan memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah taala sekalian, mencintai harta itu ada dalam setiap hati manusia, tetapi jangan sampai ia membuat kita lalai daripada tujuan hidup kita sebenar dicipta Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya, moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.